Baik, yang keduanya adalah kita bagi pinjam ketika jiran nak pinjam. Baik, akhlak kita sebagai jiran. Bila jiran nak pinjam sesuatu, dan misal pinjam bawang 3 biji, dia cakap pinjam bila pinjam kena pulangkan. Walaupun bawang 3 biji mungkin harga 50 sen je, RM1 ke, ataupun mungkin tak ada harga pun, tapi sebab istilah pinjam, kena jaga akad ni. Dalam Islam tu akad menentukan segala-galanya. Akad akan menentukan akibat. Baik, bila akadnya pinjam, pastikan masuk dalam rekod buku kita. Walaupun sekadar 3 biji bawang kecil, dah bawang 3 biji kecil pula. Tapi kalau rekodnya catat, maka rekodnya hutang, maka kena bayar. Kalau tidak, di akhirat akan dituntut. Kadang-kadang jiran kita ni, bila kita tak pulang-pulangkan 3 biji bawang tu, dia tak akan minta. Ada. Kalau saya lah, memang tak minta dah lah, baik halalkan je. Kita minta tu dah lah rasa macam malu je nak minta kan 3 biji bawang. Tapi sebenarnya kalau kita minta, itu lebih baik untuk mengingatkan dia. Jadi maksudnya kalau kita minta, itu bermakna kita sebenarnya sedang menyelamatkan dia di akhirat. Walaupun dia akan kata kita berkira, confirm dah kan? Kalau kita minta, memang dia akan kata, walau 3 biji berkira sangat lah. Tak, dia bukan masalah berkira kan? Dia masalahnya akad hari tu. Kalau rasa nak tak mau pulangkan, dari awal lagi cakap minta. Jangan cakap pinjam. Pinjam ni akadnya akan dituntut sampai akhirat. Dan pinjam bermakna kalau selagi tak dipulangkan, statusnya hutang. Yang perlu diingat, orang yang berhutang itu rohnya tidak diterima bumi. Sekalipun dia mati syahid, dia takkan dapat masuk syurga. Dan hutang itu dinyatakan sedemikian rupa tanpa disebutkan jumlahnya, kuantitinya, amount hutang tu berapa. Walau sekecil mana pun, dia dikira sebagai hutang. Jadi jangan main-main dengan hutang. Kalau anak-anak sekolah kadang pinjam pen, lepas tu tak pulang-pulangkan. Bukan anak sekolah je lah, mak-mak tak sekolah ni pun sama. Pinjam Tupperware, lepas tu tak pulang balik. Baik. Jadi sebagai jiran yang baik, ketika jiran kita minta nak pinjam, maka kita bagi pinjam. Dan tanpa kita merasa keberatan. Jiran yang baik juga tak suka pinjam-pinjam. Jadi kalau kita dapat jiran yang suka pinjam-pinjam, kita jangan tiru itu je, ambil iktibar. Dan kemudian tindakan kita tu, kita belajarlah untuk bertindak sewajarnya. Jadi mungkin dia tu pinjam bawang, memang sekali pinjam bawang 3 biji, tapi dah 3 tahun dia tak pulangkan. Yang 3 biji tu setiap minggu dia pinjam. 3 biji kali dengan 4 minggu sebulan, 12 biji. Adalah sekilo kan, kalau bawang besar. Sekilo sebulan, dah 3 tahun dia tak pulangkan. Maksudnya setahun 12 kilo, 3 tahun 36 kilo dah bawang dia pinjam. Kita pun dah rasa sangat keberatan. Sebenarnya kalau yang lebih baik, dah lah kita dah tahu attitude dia macam tu, sedekah je lah. Setakat bawang 3 biji seminggu tu rasanya tak ada apa kot kalau kita nak sedekah kan? Jadi kalau dia kata pinjam kita kata tak apalah, ambil je tanpa rasa keberatan, supaya kita dapat pahala sedekah. Kalau ada rasa sikit je rasa keberatan, jangan bagi. Maksudnya jangan ambil tengah-tengah gini, kita bagi lepas tu kita ngumpat. Maksudnya bila kita bagi lepas tu kita ngumpat, kita tak dapat dua-dua, dunia akhirat terlepas. Dunianya apa? Bawang dah hilang, istilahnya kos dah keluar, duit dah keluar. Akhiratnya apa? Pahala pun hilang sebab ngumpat. Jadi kan kita tak dapat apa-apa. Islam tak ajar buat keputusan macam tu. Kalau nak bagi juga, bagi dan halalkan. Kalau rasa keberatan, tak payah bagi, supaya kita tu tak mengumpat. Itu kaedah dia. Baik. Jadi sekarang ni kita nak belajar gini. Kita bukan nak belajar tembak orang ni. Oh, jiran kita tu tak suka menolong, oh, jiran kita tu suka pinjam barang. Tak, kita bukan nak tembak jiran. Kita nak perbaiki diri kita. Tak, kita nak jadi jiran yang baik, yang macam mana? Yang suka menolong, terutama apatah lagi bila ada gotong royong gitu, kan? Kita menolong, kan? Kita tolong menolong gitu. Kemudian kalau diminta pinjam, kita bagi pinjam dengan rela hati. Kemudian yang ketiganya adalah menziarahi jiran kita ketika dia sakit.
Itu kita kena kenal pasti jugalah, adakah sakit jiran tu jenis yang macam mana, adakah jenis yang sesuai untuk kita ziarah atau yang lebih sesuai untuk kita tak ziarah. Sebab penyakit ni ada macam-macam. Ada setengah penyakit yang dia perlu rehat. Bila dia perlu rehat, dia tak boleh orang ziarah sangat, kan? Nanti kalau ziarah banyak sangat jadi makin sakit. Baik, kemudian tu yang ketiga, menziarahi hari ni kita boleh ziarah dari jarak jauh, misal jiran kat kampung kita, kat Kedah ke, kat Kelantan ke, Pahang ke, Perlis ke. Baik, cara dia pakai WhatsApp. Misal dia sakit ni, kita doakan dia daripada WhatsApp. Baik, jiran sama juga, jiran dalam pejabat kita pun namanya jiran juga. Jiran ni maknanya sesiapa yang berada di sekitar kita 40 orang. 40 kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Jadi, dan jiran tu ada jiran perumahan, ada jiran kampung, ada jiran pejabat, ada jiran sekolah, ada jiran tu maknanya siapa saja yang ada berdekatan dengan kita gitu. Sekitar kita 40 orang, kan? 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri, 40 atas, 40 bawah. Di mana kita berada, itulah jiran kita. Kalau kita tengah duduk kat kedai makan, maka satu kedai makan tu jiran kita. Jadi jangan mengganggu ketenteraman awam di kedai makan, sebab maknanya kita telah pun mengganggu jiran kita yang tengah sama-sama makan kat kedai tu. Baik, kemudian yang keempat adalah bila dia dapat kebaikan, kita ucap tahniah. Ini cara untuk jadi jiran yang baik, kan? Kod WhatsApp boleh, kod jumpa pun boleh, ucap tahniah, kan? Yang kelima, kalau dia ditimpa musibah, takziah. Jadi kalau baik, tahniah, dapat kebaikan tahniah. Kalau musibah, takziah, kan? Takziah kita ucapkan. Dan kemudian yang keenam, ikuti jenazah dia. Maksudnya hantar jenazah jiran kita kalau dia meninggal. Ini khas untuk lelaki. Jadi sebenarnya orang lelaki ni tak boleh malas duduk rumah gitu. Anak-anak bujang kita tu kadang kita rasa dia bujang lagi, yalah budak sekolah gitu. Kita kena ingat walaupun anak bujang, kita katalah dia tu anak bujang lah, budak sekolah lagi, memang dia budak sekolah tingkatan 5 umur 18 tahun, dah balik, kan? Dia dah dicatat amal soleh dia. Dia dah masuk dalam semua kategori yang disebutkan sebagai baik ataupun buruk dalam agama. Dosa dan pahala dia dah ada. Walaupun dia umur 18 tahun, tapi kalau dia tidak mengiringi jenazah jiran tetangga dia yang meninggal, bermakna dia bukan jiran yang baik. Kita jangan tertipu dengan label, ini budak sekolah, ini remaja lagi, ini anak muda lagi. Tak. Dalam Islam tak ada istilah tu. Dalam Islam asalkan balik, tanggungjawab kamu dah ada. Kamu dah pun dicatatkan dosa dan juga pahala. Jadi anak-anak bujang ni kena diajar supaya dia tu sentiasa mahu untuk keluar memberikan kebaikan kepada umat daripada sebelum dia balik lagi. Ada beza dengan anak dara. Anak dara ni kita kena ajar dia tu betah duduk rumah gitu, kan? Kalau anak dara suka merayau tu bahaya, kan? Selalunya anak dara yang rajin pergi lepak rumah jiran, kan? Pergi lepak sana lepak sini, sembang manjang, kan? Patutnya anak bujang yang rajin untuk keluar pergi kepada jiran tangga, kan? Untuk mengetahui hal ehwal apa yang berlaku di sekitar jiran tetangga dia. Baik, dan kemudian tu yang ke-6. Yang ke-7, nak buat renovation rumah, kena bagi tahu jiran. Apatah lagi kalau renovation tu menghalang laluan angin ke rumah jiran. Jadi kadang-kadang jiran kita tu suka duduk-duduk kat depan rumah dia sambil menikmati angin sepoi-sepoi bahasa. Dia baring kat depan rumah dia, pejam mata, angin sepoi-sepoi bahasa. Suatu hari tiba-tiba ketika dia sedang baring di depan rumah dia memejamkan mata, kenapa angin tidak lagi sepoi-sepoi bahasa? Kenapa angin tidak lagi bertiup? Kenapa panasnya Masya Allah? Buka mata, tiba-tiba ada tembok kat rumah sebelah. Maka kita adalah jiran yang telah menyakiti jiran kita. Ni kadang-kadang orang tanya, habis tu takkanlah renovation rumah nak kena bagi tahu, bukan duit dia pun. Ya, sebab kita duduk sebelah rumah dia. Dan apa yang kita ubah sesuai pada rumah kita akan bagi kesan kepada dia. Maka kena minta izin, kan? Kadang-kadang ada pula bila buat renovation jiran marah. Bila jiran marah, kita pun kata
apa masalahnya, ini duit saya, ini rumah saya tak kacau duit awak, saya tak kacau rumah awak. Kenapa nak marah-marah? Ya, dia memang ada hak. Ni kena tahu, dia ada hak. Habis macam mana kalau kita nak renovate rumah kita, kita dah kumpul duit sekian lama nak ubah suai rumah kita, nak pasang tembok kat tepi tu, tiba-tiba jiran kita kata tak boleh. Jiran kita kata tak boleh, nanti angin terhalang, angin tak kena, tak masuk rumah saya. Adakah kita perlu ikut cakap dia? Ini secara hukum dasarnya adalah ya. Sebab bermakna kita akan menyakiti dia kalau kita teruskan niat tu. Tetapi secara teknikalnya kan ada yang namanya perbincangan, diskusi tu, tolak ansur. Dan kita boleh bincang gitu. Kena bincang lah. Kan? Kalau kita nak juga bincang sampailah sama-sama bersetuju dengan rela hati. Mungkin kaedahnya kita perlu hadiahkan juga dia tembok. Kita pulanglah dengan cara kita masing-masing.